Malam ini kita bersama-sama dengan pentas Forum Perdana Ehwal Islam secara langsung dari studio utama Yusof, Kompleks Islam Putrajaya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan seperti biasa, forum dibawakan kepada anda oleh Bank Islam Malaysia Berhad dan kali ini dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Satu topik yang akan kita bincangkan merupakan satu topik yang sangat penting yang anda perlu bersama-sama dengan kami sehingga ke akhir rancangan lebih kurang 1 jam pada kali ini untuk kita membincangkan tentang topik terapi jiwa. Statistik menunjukkan bahawa masalah kesihatan mental khususnya penduduk di negara kita saban hari saban masa meningkat dari masa ke semasa. Untuk kita mengetahui apakah puncanya, apakah tanda-tandanya dan bagaimana untuk kita merawatnya, jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan 3 orang ahli panel yang akan saya perkenalkan seketika nanti. Namun sebelum itu, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu segmen bingkisan yang disediakan untuk tatapan bersama. Saban hari, jumlah bertambah dalam situasi yang membimbangkan. Pertemuan Kesihatan Sedunia melaporkan setiap 1 dalam 10 pekerja akan mengalami tekanan kronik, keresahan, serta kemurungan. Menurut laporan Kementerian Kesihatan Malaysia, 3.35% daripada 76,381 kaki tangan kesihatan dari pelbagai skim perkhidmatan mengalami simptom yang sama menerusi ujian saringan kesihatan mental di bawah program Komuniti Sihat Pembina Negara atau KOSPEN. Manakala jumlah tingkah laku bunuh diri turut meningkat sehingga 81%, iaitu 1,142 kes pada 2021 berbanding 631 kes dilaporkan pada 2020. Semua ini adalah disebabkan oleh kegagalan mengurus kesihatan mental, ekoran daripada tekanan dan konflik yang berpanjangan menyebabkan fungsi mental akan kehilangan upaya dan akhirnya penyakit mental menyerang tanpa mengira usia, jantina, bangsa dan anutan agama. Di Malaysia, krisis penyakit mental berada di tangga kedua selepas penyakit jantung. Tren yang menyedihkan ini perlu dibendung kerana bagi Islam, kesihatan mental berada di bawah kategori keperluan khas daruriyat, iaitu hifz al-nafs, iaitu pemeliharaan nyawa, dan hifz al-aqal, iaitu pemeliharaan akal. Bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh kerana isu kesihatan mental ataupun persoalan tentang penyakit mental perlu diberi perhatian yang sewajarnya kerana ia adalah merupakan salah satu daripada tuntutan agama dalam prinsip maqasid syariah, iaitu hifzul aql ataupun penjagaan akal itu sendiri. Baik, untuk kita membincangkan tentang perkara ini, kita bersama dengan 3 orang ahli panel. Elok saya perkenalkan yang walaupun kita tidak perlu diperkenalkan kerana kesemua panel ini adalah memang sudah terkenal di pentas Forum Perdana Ehwal Islam. Di sebelah kiri saya ini Al-Fadil Ustaz Zur Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tengok wajah Ustaz kan, setiap kali forum jumpa di mana dia membawa ketenangan. Adakah ini sebahagian daripada tanda mempunyai mental yang sihat Ustaz? Biasa orang kata kita bila positif, orang yang kita tengok tu macam cermin. Masya Allah. Jadi yang Ustaz nampak tu diri Ustaz sendiri sebenarnya. Masya Allah. Jadi anak kena tanya Ustaz, Baik. sebenarnya apa rahsia agaknya bagaimana mental yang sihat? Alhamdulillah. Itu orang alim bila berbicara, tuan-tuan dan puan-puan, sangat tawaduk dan sangat merendah diri. Allah. Kita ada panel yang kedua, tidak asing lagi juga, Sahibul Fadilah Datuk Haji Badli Shah Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa persepsi Datuk kan bila JAKIM call nak jemput dan nak bicarakan pula tentang isu sakit mental, kesihatan mental ni kan? Apa ni maksudnya Timbalan Mufti ni dia kena tahu semua benda ke tu? Saya merasa begitu teruja sebenarnya, teruja dan juga tersanjung kerana malam ni kita dapat memberi solusi untuk sama-sama dikongsi, bukannya terus berkontroversi yang boleh menambahkan depresi. Itu yang paling menarik sekali malam insya-Allah. Ya. Ayat power Ayat power. Ya. Dia punya punchline tu dia bagi awal-awal tau. Biasa kita punchline ni dia bagi selepas tu, tapi mukadimah dah ada punchline. Alhamdulillah.
Panelis kita yang ketiga iaitu penganjur, wakil pada penganjur Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Nur Ashikin Ibrahim. Saya ingat saya pernah berforum dengan doktor satu ketika dahulu ketika pandemik COVID secara dalam talian. Dan kali ini doktor terus datang secara fizikal ke studio utama Yusof. Dan Dr. Nur Ashikin binti Ibrahim merupakan pakar perunding kesihatan awam dan beliau juga merupakan Ketua Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kenapa KKM pilih topik tentang mental untuk dibicarakan? Terima kasih Ustaz. Pertama saya rasa sebab satu isu kesihatan mental ni telah menjadi satu isu yang besar dan telah diangkat sebagai satu agenda yang penting dalam negara kita, terutama masa pandemik COVID lah. Dan bulan hadapan, bulan ini adalah bulan September adalah bulan pencegahan bunuh diri. Bulan hadapan adalah bulan kesihatan mental. So hari kesihatan mental sedunia, kalau ikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, jatuh pada 10 hari bulan 10. Tadi dia cantik sebenarnya Ustaz. 10? 10. Tragedi Oktober kan. Tragedi Oktober Ustaz. Tragedi Oktober. Baik, terima kasih. Itu 3 orang ahli panel yang bersama dengan saya di studio pada kali ini untuk kita membicarakan topik terapi jiwa, dan saya turut mengalu-alukan tetamu yang hadir bersama di studio pada malam ini, khususnya buat yang berbahagia Tan Sri Hashim Meon, pengurusi Yayasan Kesihatan Mental yang hadir bersama dengan Puan Sri serta ramai lagi rakan-rakan dari KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, di kiri saya dan juga di kanan saya dalam studio ini. Terima kasih kerana sama-sama memeriahkan forum perdana. Baik, saya nak memulakan perbincangan ini. Elok kalau Dr. Nur Ashikin sebut tadi tentang Hari Kesihatan Mental Sedunia kan. Kadang-kadang kita tak sedar yang kita ni menghadapi masalah mental. Entah-entah moderator yang sedang bercakap berceloteh ni entah-entah mental gamak moderator. Jadi doktor, macam apa dikatakan kesihatan mental tu, bolehkah kita dapat kenal kan? Kenal orang ni mental ke tak mental tu, kita boleh kenal ke? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bila istilah mental tu digunakan, saya nak bawa, selalunya itu yang distigmakan. Bila kena mental aja, orang dah kata dia tidak waras, ataupun perkataan yang biasa orang gunakan tu, 4 perkataan yang saya selalu tak suka sebutkan lah. Okey. Tetapi bila kita lihat kesihatan mental itu, kalau ikut definisi dia adalah bermaksud satu situasi di mana seseorang itu tahu potensi diri, boleh berdaya tidak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat dalam konteks kesejahteraan mental itu sendiri, seseorang individu itu dia selesa dengan diri. Dan selesa dengan orang lain. Macam kita duduk sini, kita selesa. Kita tidak ada orang kata rasa canggung nak bercakap dan sebagainya. Dan dia boleh menerima cabaran hidup. Jadi apabila kita cakap pasal penyakit, even before, sebelum kita sampai kepada penyakit, penyakit dengan kesihatan mental tu 2 perkara yang berbeza. Jadi mesej utama yang kita perlu tahu adalah penyakit mental, kesihatan mental bukan penyakit mental. Penyakit mental adalah satu penyakit yang perlu didiagnose oleh doktor perubatan ataupun sekurang-kurangnya doktor yang ada qualification lah, doktor perubatan ataupun even pakar. Jadi apa yang kita kata penyakit mental? Penyakit mental adalah sejenis penyakit yang melibatkan gangguan kepada fungsi otak itu sendiri. Jadi ada kemungkinan di situ melibatkan ketidakseimbangan di dalam hormonnya dari segi di otak, serotonin, dopamin dan sebagainya, menyebabkan gangguan ketara dalam pemikiran, perasaan, tingkah laku. Ada lagi satu masalah kesihatan mental yang very grey area, berlaku apabila seorang itu dari segi emosinya terganggu, fikiran terganggu, tetapi dia tidak mencapai tahap optimum. Sampai dia tidak mencapai tahap optimum dalam pekerjaan. Dia datang, dia kerja, tapi dia tak boleh berfunction, dia tak boleh fungsi, dia hilang dia punya fokus dan sebagainya, dia tak boleh buat kerja. Tapi kalau dia tengok dari segi mata kasar, doktor. Mata kasar, kalau selalunya orang kata senyuman di sebalik duka. Susah nak tengok mata kasar. Tetapi kita ada tanda-tanda. Tanda-tanda awal
termasuk satu perubahan tingkah laku. Nombor dua, selalunya biasa disertai kalau depresi di mana kita cakap pasal kesedihan berpanjangan melebihi 2 minggu, hilang minat dalam keadaan di mana dia tidak suka melakukan perkara-perkara yang dia biasa lakukan. Itu dua perkara. Baik. Tapi dia mesti melebihi 2 minggu, jangan berdiam diri, dapatkan bantuan. Okey, itu pandangan pakar dari segi bagaimana kita nak memahami tentang isu kesihatan mental, tekanan perasaan, isu yang berkaitan dengan kesihatan mental lah dari segi sudut pakar sains di kesihatan. Dari segi aspek Islam pula saya nak tanya yang bagi Datuk Badli Shah bagaimana pula Islam membicarakan tentang isu kesihatan mental ini, ataupun adakah persamaan perbezaan yang wujud di antara apa yang diperkatakan oleh pakar kesihatan dengan pakar dalam Islam ni, Datuk? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saudara saya Al-Fadhil Ustaz Zakaria selaku moderator, rakan-rakan bicara wara, Dr. Nur Ashikin binti Ibrahim, dan juga kanda saya Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Ia sangat ada perbezaan di antara cara perubatan khususnya di kalangan pakar-pakar perubatan Islam dengan apa yang diperlakukan oleh pakar-pakar perubatan khususnya di negara barat. Kalau kita melihat orang-orang di barat pada zaman pertengahan dahulu, mereka masih merasakan bahawa penyakit mental ini ada berkaitan dengan masalah isu roh, isu hantu-hantu ataupun kena spirit yang perlu ada campur tangan padri lah untuk nak mengatasinya. Sebab itu sekarang pun dah keluar satu filem Russell Crowe, dia berlakon filem The Pope's Exorcist. Maknanya cerita macam mana nak mengeluarkan puaka-puaka daripada orang yang berperangai pelik-pelik ini. Bagi orang Islam pula, masa zaman ilmu belum berkembang, bila ada orang yang lain sikit, dia kata, oh ini jin lah ni. Jin ataupun saka, rimau hitam, panglima hitam dan macam-macam lagi. Tapi datang para ulama, antaranya Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Zakaria Ar-Razi misalnya. Dia mengatakan bahawa, dia banyak menulis, antaranya buku Al-Hawi. Al-Hawi ini 30 juzuk. Dia tulis 300 muka surat lengkap, macam-macam diagnos penyakit, sakit kepala, stroke, saraf, masalah jaga malam, kekejangan macam-macam, dan kaedah rawatan. Dan dia mengatakan bahawa penyakit mental ini mesti diperlakukan sama seperti kita mengubat penyakit-penyakit fizik. Dan seperti yang doktor sebut tadi, beliau kaitkan puncanya dengan kekurangan aliran darah ke bahagian otak. Kalau Ibn Sina pula, dia mengatakan masalah ini berkaitan dengan kadar lembapan dalam otak manusia yang dipengaruhi oleh kadar pernafasan. Ada pelbagai teori. Agak baru ketika itu. Sebab itu kita melihat Islam, dia menggalakkan supaya kita diagnose dulu pesakit itu. Kemudian kita memilih cara perubatan yang sesuai. Dan Ar-Razi sendiri dalam kitab Al-Hawi menyebutkan boleh dibuat sama ada diet, apa medicationnya, apa mungkin occupational therapy-nya, mungkin dengan aromaterapi, ada cara music therapy dan bagai-bagai lagi. Dan Ar-Razi juga, dia adalah pelopor kepada kaedah yang dipanggil ilaj ma'rifi suluki. Yang ini dipanggil sebagai kaedah cognitive therapy untuk nak menyelesaikan masalah perilaku obsesif. Obsessive behavior ataupun dalam bahasa Arab dipanggil idtirabu waswasi qahri. Jadi ini sumbangan yang dibuat oleh pakar-pakar perubatan Islam khususnya yang telah melihat bahawa isu kesihatan mental ini perlu dilayani, disantuni sama seperti kita melayani orang sakit fizikal yang lain. Yang ini sumbangan besar tamadun Islam. Allah. Baik, sangat interesting, sangat menarik apa yang diperkatakan oleh Datuk Badli Shah Timbalan Mufti. Seolah-olah macam pakar kesihatan mental lah Datuk punya malam ni kan. Anak buah Ar-Razi Ar-Razi pula saya cara bercakap itu kan, masya-Allah, ini luar biasa kita punya panel kita pada malam ini. Ustaz Zul, ya, kita masih lagi dalam suasana kehangatan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijri. Saya nak minta Ustaz kaitkan juga tentang topik kita terapi jiwa ni kan. Bagaimana keadaan masyarakat sebelum kedatangan Rasulullah. Mereka mungkin juga berada dalam masalah isu kesihatan mental ini. Kan? Sebab apa saya kata begitu? Sebab mereka ini melakukan sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan fitrah manusia.
dengan pelbagai isu. Jadi bagaimana Ustaz melihat isu kesihatan mental dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat sekalian alam ni? Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz Zaid. Tak pernah mengecewakan dengan bahasa dan susunan suaranya yang begitu menarik. Alhamdulillah. Datuk di sebelah saya, Alhamdulillah. Dr. Tan Sri, semua rakan penonton yang saya kasih sekalian. Kita biasa mendengar orang motivasi bercakap, berfikir di luar kotak. Apabila kita sedang menggomol isu tentang mental, apa kata bila kita kaitkan tentang Rasulullah, kita cuba lihat apa yang Nabi bawa, pemikiran di luar kotak. Sebab selama mana kita berfikir di dalam kotak, maka penyelesaian kita tetap dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Baik, apabila Nabi datang dan Nabi SAW ilmunya nakal, bukan sekadar akal, maknanya merentasi bukan sekadar daerah kelung dunia, tetapi menerobos sampai ke langit. Betul. Jadi kita dapati bahawa bila Nabi datang dalam konteks kenapa jahiliyah, sebab jahiliyah kalau kita refer kepada Imam Al-Ghazali, jahiliyah itu adalah bagaimana polemik dalaman seseorang yang bergelut di dalamnya bukan sekadar spiritualnya tetapi emosionalnya, bahkan ilmunya. Jadi sebab tu gabungan itu disebut sebagai jahiliyah, yakni kegelapan yang amat sangat pada ketika itu. Maka bila Nabi datang dan apa yang Nabi tawarkan kepada kita adalah melihat setiap sesuatu dengan secara yang sama. Apa maksudnya? Ya, kita yang sedang sakit, kita sedar kita sakit, kita dianalisa yang kita sakit. Tetapi apa yang kita ada? Pertama, Nabi ajak kita fikir bahawa kita ada Allah. Ya. Bila kita ada Allah, maka Allah, kalau saya buat satu triangle, bahawa apabila kita ada Allah, triangle-nya adalah yang pertama, Allah tidak pernah uji hambanya melainkan mengikut keupayaan hambanya. Yang kedua, Allah tidak lahirkan kita sebagai khalifah melainkan Allah bekalkan kekuatan. Maknanya pada ketika itu kita dapati bahawa kita bukan tumbuh-tumbuhan, hidup-hidupan, tetapi adalah sesuatu yang dihantar, punya misi dan visi. Dan kerana itu, Masya Allah, tidak ada orang yang lahir sia-sia. Betul. Tidak ada orang yang lahir tidak bernilai dan tidak bermakna. Jadi kesedaran daripada situ menyebabkan manusia mencari potensi dan mengenal apa erti dunia, dan sebab itulah rahmatan lil alamin, sebab mereka dapat menyikap hidup dengan cara yang memberikan kebaikan kepada seluruh orang. Ya, apa yang dapat saya faham daripada yang Ustaz sebut, maksudnya isu kesihatan mental ni adalah isu yang berlaku sejak daripada dulu, di mana fitrahnya manusia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai jenis penyakit lah. Dan salah satu daripadanya sudah pastilah termasuk dengan penyakit mental, apa yang sedang kita perkatakan ini. Menarik untuk kita mengetahui lebih banyak fakta dan juga pendedahan-pendedahan yang akan dikongsikan bersama tiga orang ahli panel kita. Namun kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak mampu mendahului sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Tabrani. Mari bersama-sama kita menjayakan misi solidariti sejuta Al-Quran agar manfaatnya dapat dinikmati umat Islam di seluruh dunia. Kepada seluruh umat Islam di Malaysia, marilah sama-sama kita menyertai kempen ini dengan mewakafkan naskah Al-Quran dengan harga RM38 senaskah. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Bank Islam sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil.
Hai, saya Fendi Muhammad. Jangan lupa bersama saya dalam Sembang-Sembang ASNB 2023 dan kita akan membicarakan tentang pelampung keuangan, usah pandangan, tabung kecemasan. Sembang-Sembang ASNB. Isu kesihatan mental tidak boleh dipandang ringan. Masalah kemurungan, tekanan hidup dan seumpamanya boleh menjadi faktor kepada kelakuan bunuh diri. Kasih sayang dalam keluarga amat penting. Jika ada ahli keluarga menghadapi masalah, semua pihak dalam keluarga perlu memainkan peranan untuk mendengar, memahami serta membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sokongan daripada ahli keluarga begitu penting untuk menangani masalah ini. Pada masa yang sama, masyarakat sekeliling turut perlu memberikan sokongan moral dan emosi. Amalan ini perlu diterapkan dalam masyarakat agar dapat saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Firman Allah dalam suratul Maidah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa yakni maksiat dan pencerobohan. Janganlah kita cepat menghukum seseorang yang sedang menghadapi masalah. Sebaliknya, masyarakat dan jiran tetangga perlu saling bantu-membantu dan sokong-menyokong di antara satu sama lain. Masalah kemurungan dan kesihatan mental perlu dirujuk kepada mereka yang mempunyai pengetahuan dan kepakaran. Contohnya, Kementerian Kesihatan Malaysia dan ahli kaunselor yang bertauliah. Ia tidak boleh dirujuk kepada sebarang orang. Dalam hal ini juga, Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama melalui JAKIM ada menubuhkan Pusat Khidmat Keluarga, Sosial dan Komuniti atau ringkasnya KSK Care Center dan bertempat di aras bawah Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya. Pusat ini memberi khidmat kepada masyarakat melalui khidmat nasihat, ilaj dan terapi serta kaunseling. Semoga usaha bersepadu daripada semua pihak akan dapat menangani isu ini dengan penuh hikmah dan bijaksana. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di TV1 menyaksikan Forum Perdana Ehwal Islam. Data dan statistik yang telah pun dibentangkan menerusi clipping ataupun yang diperkatakan oleh panel sebentar tadi sangat membimbangkan tentang isu kesihatan mental ini. Jadi kita nak tahulah apakah puncanya kan. Dia saban masa, saban ketika dia semakin meningkat dan fakta menunjukkan bahawa berbahayanya kesihatan mental, isu mental ini berada pada tangga kedua selepas daripada penyakit jantung. Jadi Dr. N, boleh saya panggil Dr. N ya kan? Jauh beza Nur Ashikin dengan N tu kan, pendek sikit. Sebenarnya apakah punca berlakunya peningkatan masalah mental khususnya di kalangan rakyat negara kita ini? Dan benarkah apa yang disebut oleh Datuk Bat tadi kan, ada kepercayaan karut seperti ini adalah berpunca daripada keturunan, berpunca daripada jin, berpunca daripada saka yang diwarisi daripada datuk nenek moyang dahulu, menyebabkan dia, kalau mak hang ni ada masalah mental, hang mesti akan ada masalah mental. Benarkah dakwaan seperti itu? Itu yang saya, terima kasih. Saya rasa itu melibatkan mitos lah.
myth yang ramai yang mengatakan tadi yang dikaitkan saka lah, dikaitkan ada keturunan dan sebagainya. Ya, punca penyakit mental yang sebenar macam kita cakap tadi, punca mengapa berlakunya, kalau kita lihat kepada masalah kesihatan mental, banyak berlaku dia ada faktor pelindung dan dia ada faktor pendorong ataupun faktor risiko, dan dia tidak hanya satu saja faktor. Jadi dia melibatkan contohnya seseorang yang pernah mengalami tragedi hidup. Tragedi hidup seperti pernah didera, pernah ada trauma melalui kesempitan. Macam contohnya apa yang berlaku masa pandemik. Itu cukup saja mengajar kita bahawa kalau kita biasanya stres, setiap orang ada stres. Tetapi kalau misalnya kita tidak boleh bangkit untuk menangani stres tersebut, kita mungkin jatuh kepada fasa yang seterusnya, iaitu sedih berpanjangan dan sebagainya, dan yang kebiasaannya adalah kemurungan dan juga keresahan. Jadi di sini bila kita lihat bahawa sekiranya seseorang itu mitosnya adalah apabila penyakit-penyakit ini kita tidak mendapat rawatan, dia sebab dia penyakit. Itu mitosnya. Mitosnya adalah sebab stigma yang tinggi. Satu, bila kita kata stigma yang tinggi itu kenapa? Contohnya bila seseorang itu dia kurang cakna, dia tak ada cukup pengetahuan. Jadi apa yang berlaku? Dia ada stigma tidak mendapatkan tampil untuk mendapatkan bantuan sebab dia merasa kalau dia tampil mendapatkan bantuan, orang akan mengatakan dia lemah. Itu faktor-faktor dia. Jadi root factor, dia punya faktor yang betul-betul dekat bawah, penyebabnya adalah faktor sosial. Jadi dia menyebabkan kepada isu permasalahan kesihatan mental. Jadi stigma dia sendiri akan menjadi satu barrier ataupun satu dinding yang besar untuk kita menerima ataupun pergi mendapatkan rawatan. Jadi di sini yang saya nak, kalau boleh penyakit mental adalah penyakit. Dia perlu didiagnose, perlu dapatkan rawatan. Saya nak ambil perbandingan tu sama je dengan penyakit fizikal seperti kencing manis ataupun penyakit hypertension. Bila kita ada kencing manis, didiagnose ada diabetes ataupun penyakit jantung, tak ada pula orang kata, oh lemahlah kau, teruklah kau, tak cukup iman lah kau, tak cukup solat lah kau, kan, contoh kan. Tetapi penyakit itu adalah penyakit. Jadi yang penting adalah tampil dapatkan rawatan. Jangan biarkan stigma itu menghalang kita ataupun ahli keluarga kita untuk diberi rawatan yang sewajarnya. Terima kasih Dr. Ann. Tapi isu kesihatan mental ni dia lebih rumit lah kalau saya rasa daripada penyakit-penyakit lain. Kalau sakit kencing manis dia okey, senang kan. Sakit jantung kita buat proses rawatan dan sebagainya. Tapi mental ni kan doktor, kadang-kadang dia okey, kadang-kadang tak okey, kadang-kadang menangis, kadang-kadang okey ceria, kadang-kadang mood dia baik, kadang mood tak baik. Jadi orang yang duduk di sekeliling pun naik fed up lah kan. Betul lah doktor sebut tadi kan, awak ni kuatkanlah sikit iman tu kan. Jadi Datuk Bahad, betulkah orang sakit mental ni sebab iman dia tak kuat? Kalau iman dia kuat, dia boleh lupakan benda-benda yang ujian ni. Kata kalau kita ustaz-ustaz ceramah ni, kita kena kuat menghadapi ujian ni. Jadi macam mana pandangan Islam? Oh, jadi mana orang mental ni lemah iman Sila tarik balik Sila tarik balik. Saya berpandangan kesihatan mental ini dia masalah penyakit. Dan penyakit ni, apa juga penyakit, adakah disebabkan kita lemah iman kita dapat sakit? Tidak. Adakah orang yang sakit jantung, kanser, buah pinggang, darah tinggi, maknanya dia lemah iman? Dan kadang kita pelik, kenapa jika pesakit diabetes kronik, penyakit orang penyakit jantung, penyakit kanser yang kita tahu dia tak panjang umurnya, kita boleh bersungguh-sungguh menghadirkan simpati kepada mereka. Tetapi kenapa tidak empati kepada pesakit mental yang juga sebenarnya boleh bila-bila masa meragut nyawa kalau tak dapat dibimbing dengan elok. Betul. Perlu diingat, saudara, seorang yang sangat rohani kehidupannya pun tidak menggambarkan emosinya. Ini perlu jelas. Saya ambil contoh, ni mungkin tidak selesa bagi setengah pihak. Kita ambil kes bunuh diri lah. Dalam dunia, kalau dilihat secara global, lebih 90% yang terlibat dalam bunuh diri ini ada masalah mental pada waktu sebelum kematian. Dan 60% daripada mereka didapati mengalami kemurungan. Saya nak kongsikan statistik di Arab Saudi. Arab Saudi ni apa tak ada? Mekah, Madinah, Hajar Aswad, Kaabah, segala kerohanian, ketenangan. Air Zam-Zam. Mana kalau pening-pening minum mungkin tenang. Di Arab Saudi, suicide rate-nya 3.4 per 100,000 penduduk. Ranking ke 163 di dunia.
Banding kita di Malaysia, kita kadar bunuh diri 1/3 bagi setiap 100,000 penduduk. Laporan daripada Kementerian Statistik Dalam Negeri Arab Saudi, 295 kes bunuh diri setahun. Melibatkan 259 lelaki, 36 perempuan. Ada 134 rakyat Saudi, 125 ekspatriat. Kalau perempuan biasanya dia dapati bunuh diri dengan overdose ubat tertentu ataupun minum racun ataupun minum peluntur, klorok dan sebagainya. Lelaki biasanya gantung diri guna serban itu. Gantung diri di kipas, overdose dan ada yang tembak kepala. Ada satu kajian yang dibuat oleh Dr. Sa'ad Al-Khatib, pakar rujuk kanan di Hospital Psikiatrik di Jeddah. Golongan-golongan yang bunuh diri ni ada yang terpelajar, doktor, peguam, pegawai polis, pemilik hotel, orang berniaga. Sampai kita jadi, kenapa? Di mana rohaninya? Pada kita daripada sini teruja nak ke Mekah, Madinah nak betulkan rohani. Dia dah ada di sana, tapi masih lagi ini tekanan. Sebab itu orang yang terlibat dengan masalah penyakit mental ini, kadang-kadang berpunca dari masalah kewangan. Masalah hutang yang terlampau banyak, ataupun berpunca daripada kehilangan orang tersayang, dipaksa kahwin dan sebagainya lagi. Jadi saya melihat kita tidak menafikan, kita tidak menidakkan kenyataan kelemahan iman. Tetapi saya ingat satu pendekatan holistik yang merangkumi segenap aspek perlu dilakukan, iaitu pendekatan bio, psiko, sosio, spiritual dalam psikiatri ini. Tapi kalau nak kata mereka ni iman lemah, Kalau lah Datuk. Tarik balik. Sila duduk. Sila wallah. Jangan lari. Wallahu alam. Okey, maksudnya ialah tekanan yang menjadi punca. Kita pun kadang itu stres kan kita panggil. Dia tekanan yang bertubi-tubi. Kadang-kadang bila dia mencabar kita punya coping skills, daya tindak. Tetapi juga ada faktor-faktor di mana mereka yang tadi saya nak tambah sikit Datuk di mana mereka ini dia tidak sampai kepada satu tahap di mana sekiranya masalah kesihatan mental tu tidak dapat kita tangani, mereka akan bertindak di luar kawalan dan mencederakan diri kan. Tetapi itulah tapi tidak lemah iman tu memang kita kalau boleh tak adalah no more X. Kadang-kadang jemputan jadi panel forum pun kadang-kadang tekanan juga doktor. Tapi tekanan tu Ustaz dia lepas habis forum dah hilang. Dah hilang. Dia sebelum forum je kejap masuk tanda, kejap keluar tanda. Okey Ustaz Zul, kalau kita berhadapan dengan orang yang kita kata kita tak naklah sebut golongan lemah iman, tetapi golongan yang menghadapi tekanan ni kan. Macam apa peranan kita ya? Kalau tadi YB Menteri kata ini tanggungjawab kita untuk sama membantu meringankan ni. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita berhadapan dengan golongan yang sangat tekanan mentalnya ni Ustaz? Baik, kita nak membantu ya. Okey, maknanya kita dah jadi seorang yang dalam keadaan lemas, kita pandai berenang dan kita tahu teknik untuk membantu. Baik, kita dapati bahawa kerana dunia ini penyelesaian dia adalah pada ilmu. Nak tak nak kita kena dedahkan manusia kepada ilmu. Ilmu yang menyedarkan. Macam contoh tadi kita katakan bahawa kadang-kadang saya suka analogi macam ni. Sebab di hadapan saya ni ramai yang black belt karate. Black belt karate. Karate. Baik, tolong tengok papan di hadapan saya dengan tarikan nafas yang betul dan kemudian dengan tenaga dan power yang betul. Saya kira memang black belt Kemudian cuba bayang dengan tumpuan dan fokus dihentak pada papan tersebut. Apa jadi pada papan tersebut? Patahlah. Pecah, patah. Dan itulah yang kita mengadu bahawa saya sering pecah dan patah. Baik. Sebab itu sebab sebenarnya ada sesuatu benda yang kita tidak cam tentang manusia. Kalau kita melihat bagaimana para ulama membuat dua circle dalam diri manusia. Sehingga kita tak perasan sebenarnya yang kita nak sentuh tu satu circle yang mana satu. Tetapi saya nak habiskan pasal analogi saya tadi. Okey. Kita tanya kenapa papan itu patah? Sebab dia lemah. Kenapa manusia patah? Sebab dia lemah, kita kata. Sebab tekanan yang kuat yang satu event ataupun satu yang berterusan. Baik, sekarang Ustaz Zaid, sekali lagi duduk di atas podium, kita letak papan tersebut, tarik nafas macam tadi dan angkat tangan dan karate. Tetapi sekarang apa kita buat? Kita betulkan papan tersebut macam ni, melintang. Kalau tak apa puas hati tak macam ni. Dan minta dia karate tengok.
Allah. Sekarang bunyi prak. Bunyi apa? Patah tulang. Bukan papan yang patah. Maknanya manusia sekarang dia tak tahu sebenarnya bagaimana nak susun kekuatan diri dia, dan akhirnya dia salahkan tekanan. Maka sebab itu ilmu mengajar manusia tanpa menafikan. Sebab dalam ilmu perubatan, kalau kita tengok dalam apa ditulis ulama, ada yang disebut sebagai marad, yang disebut marad nafsi, ada marad akli. Jadi antara dua marad itu, bila kita kecilkan, kita dapati seandainya kita dapat memahamkan manusia tentang bagaimana kita nak menghidupkan suasana kuat dalam diri, dalam masyarakat, pada ketika itu kita makin mengecilkan ruang mereka yang terperangkap dalam kesakitan tersebut. InsyaAllah saya yakin penerangan sebegini yang tadi Datuk sebutkan secara holistik perlu diberikan, sehingga kita faham bahawa sebenarnya itulah makna sebenar, dan setiap kita mari mencari mishkat kekuatan yang Allah kata kita akan menjumpai kekuatan, dan kekuatan itu akan terbina insya-Allah. Kalau Ustaz tengok wajah saya tu dia macam kerut sikit kan. Sebenarnya saya cuba nak memahami secara lebih mendalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh Ustaz itu sangat tinggi dan sangat perlu kepada pemahaman yang sangat mendalam. Tertekan ke? Tertekan saya nak memahami. Cuma saya nak simpulkan Ustaz ya. Boleh sebab saya moderator ni dia buat kesimpulan je pandai. Nak bagi hujah tak pandai. Saya nak simpulkan apa yang Ustaz sebut tadi ialah apabila kita berhadapan dengan isu kesihatan mental ataupun tekanan perasaan, ialah kita kena bijak memposisikan akal kita kan, supaya kita tidak diligan oleh anjing tu tadi kan. Kadang orang tua-tua kata kalau anjing salah dan nak ligan jangan lari. Dia kata tunggu kat situ. Saya tak confident Ustaz kan, takut dia terkam. Tapi betul Ustaz, bila anjing dia nak terkam, kita lari dan menghadap dia balik, anjing tu tak ligan kita Ustaz. Kalau tak percaya, try lah cari anjing suruh ligan. InsyaAllah. Kan? Kalau kata berhenti, anjing tokak juga, itu bukan salah saya lah. Salah anjing. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti rehat seketika. Bank Islam sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengejar kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Hai, saya Fendi Muhammad. Jangan lupa bersama saya dalam Sembang-Sembang ASNB 2023 dan kita akan membicarakan tentang pelampung keuangan, usah pandangan, tabung kecemasan. Sembang-Sembang ASNB. Kami bawakan adanya kita panggil my time. Okey, my time iaitu rutin harian. Okey, kita nak tengok setiap individu ni daripada pukul pagi, daripada pukul 1 pagi sampai 12 malam tu dia buat apa seharian, 24 jam tu dia buat apa kan. Kita nak tengok dia okey ke tak, cukup tak waktu tidur, cukup tak waktu dia berutin harian, dan kita juga ada info-info menarik lah macam bagaimana nak uruskan stres, bagaimana nak uruskan kemurungan, anxiety. Itu antara aktiviti-aktiviti yang kami bawa lah dekat sini hari ini. Untuk hari ini kami berkesempatan untuk berkongsi dengan orang awam di sini tentang aktiviti untuk menguruskan tekanan. Banyak sangat aktiviti untuk menguruskan tekanan ni, jadi kami spesifikkan hari ini. Yang pertama adalah aktiviti mewarna, yang mana boleh membantu individu itu fokus ketika mewarna, dan penggunaan color-color atau warna yang dipilih itu pun boleh merangsang otak supaya keadaan emosi menjadi lebih tenang. Dan aktiviti yang kedua yang kami lakukan hari ini adalah puzzle. Puzzle yang mana orang awam boleh cantum semula puzzle-puzzle tersebut. Tujuan aktiviti tersebut adalah untuk bantu dia berfokus. Fokus dalam seharian kita banyak berfikir. Jadi pada hari ini kita nak lari sekejap dari
Terapi jiwa itu topik yang sedang kita bincangkan bersama dengan 3 orang panel, Ustaz Zul Ramli, Datuk Bat dan juga Dr. N dari KKM, dan membincangkan tentang isu masalah mental ataupun kesihatan mental. Dia beza ya Dr. N ya antara mental illness dengan mental problem. Mental health. Mental health, Ya. kesihatan ya. Ya. Apa bezanya tu? Tadi dah huraikan tu. kan. Kesihatan mental adalah satu situasi di mana seorang itu tahu potensi diri, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif Ya. dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi ada hari-hari kita kesihatan mental kita tidak begitu baik, tetapi kita bangkit. Kan kita amalkan cara hidup sihat, kita tangani stres dengan baik, kita kekal berhubung. Itu antara cara-caranya. Tetapi apabila kita dihimpit dengan permasalahan di mana dia berinjak kepada masalah kesihatan mental akibat dari faktor-faktor risiko tadi, tragedi hidup, pernah didera contohnya, kita ada mereka yang juga menyalahguna substans atau alkohol, boleh mendapat permasalahan kesihatan mental. Itu faktor-faktor risiko. Apa kesan akhir kalau kita tak rawat isu kesihatan mental? Adakah sampai bawa kepada bunuh diri kes itu dan sebagainya? Macam mana KKM melihat isu mengesan tentang peningkatan kes-kes bunuh diri akibat daripada tekanan perasaan ataupun masalah mental ni? Bila kita lihat outcome-nya adalah tingkah laku bunuh diri. Tetapi kita juga melihat kepada spektrum kesihatan mental yang begitu besar. Spektrum kesihatan mental ni dia besar daripada kesejahteraan mental kepada masalah kesihatan mental dan kepada penyakit mental yang lebih serius. Ya. Jadi di sini antara penyakit yang biasa dihadapi oleh masyarakat Malaysia, 2.5% masyarakat Malaysia mengalami kemurungan. Itu data kita pada tahun 2019. Tetapi bila kita lihat untuk tahun 2022, apa yang kita dapati, peningkatan permasalahan kesihatan mental ini lebih kepada kanak-kanak dan remaja. Jika kita lihat, outcome-nya adalah tingkah laku bunuh diri, iaitu terdiri daripada idea, terdiri daripada rancangan, cubaan membunuh diri dan juga act itu sendiri. Maksudnya tindakan menamatkan riwayat. Itu ayat yang saya selalu suka gunakanlah. Jadi itu outcome dia. Biasanya doktor, sajalah saya nak tanya kan. Saya minat nak tanya sebab boleh. Saya bimbang takut orang yang tengah memandu contohnya kan. Dia tiba-tiba dia rasa geram, dia rasa stres kan. Bolehkah dia bawa kereta tu masuk gaung, langgar objek dan sebagainya? Okey, baik Ustaz. Selalunya jarang sekali kalau dia nak ada idea untuk menamatkan riwayat tu, dia tak ada masalah sebelum tu. Selalunya ada sesuatu perkara yang trigger. Itu ayat dia. Dia selalunya akan berlaku tragedi, sesuatu perkara yang besar, peristiwa hidup berlaku dalam hidupnya. Mungkin 3 minggu sebelum dia mempunyai idea tersebut. Sebab masalah kesihatan mental ataupun penyakit mental seperti kemurungan memang berkait dengan tingkah laku bunuh diri. Jadi ini yang kita dapati, contohnya saya just nak share lah, apabila kita melihat kepada talian HIL yang dikendalikan oleh kaunselor KKM, kita mendapat daripada tarikh kita operasi 21 Oktober tahun lepas sampai sekarang kita ada lebih kurang 22,000 panggilan. Dan daripada jumlah tersebut, lebih daripada 200 panggilan adalah tingkah laku bunuh diri dan 100 lebih, 113 macam tu adalah kepada cubaan membunuh diri. Itu jadi dia memang masalah kesihatan mental, penyakit mental ada kaitan. Yes. Dia memang orang kata boleh membawa kepada tingkah laku. Okey, terima kasih Dr. N. Datuk Bat. Macam mana kita golongan agamawan lah kan, khususnya JAKIM ke, pejabat mufti ke kan. Sebab saya tengok statistik yang doktor sebut tu memang menggerunkan. Benda ni kalau kita, sebab antara orang yang paling dipercayai cakapnya mufti lah. Kan orang tak percaya mufti ataupun ustaz-ustaz ni kan. Jadi macam mana golongan agamawan ini boleh membantu kita kata nak mengurangi lah isu tekanan mental, kesihatan mental ni? Baik, terima kasih. Memang kita akui, memang ada dapatan kajian bahawa ramai daripada pesakit dia akan jumpa ustaz dan juga bomoh dulu sebelum dia jumpa doktor. Dan hasil daripada kajian itu menunjukkan secara purata pesakit mental dia akan mengambil masa 24 bulan sebelum dia nak pergi tunjuk, nak serah diri dia ke hospital. Laluan paling popular sekali yang diambil oleh mereka adalah berjumpa ustaz, perawat tradisional. Itu 61.7%.
Dan yang lebih itu laluan keduanya terus hospital dalam 24.2%, yang terus jumpa doktor klinik swasta ada 14%. Artinya nombor satu, orang akan cari agama. Itu yang ramai pergi ke masjid. Jadi bila golongan ni ramai datang ke tempat kita, itu yang jadi pelik-pelik tu. Mengaku jadi Imam Mahdi. Dia apa lagi, dia tampar tu imam. Macam-macam terjun daripada tingkat atas, ada berlaku di Masjidil Haram apa semua kan. Jadi tak apa, kita ambil peluang. Sebagai agamawan, kita ambil peluang. Bukan senang mereka ni nak datang. Dia orang hospital pun dia tak pergi. Dia dah jumpa kita kadang mesej pukul 2-3 pagi. Cerita masalah. Dia percaya kepada kita. Sebab itu, begitu seriusnya tekanan masalah ini, jadi kita mencadangkan kepada rakan-rakan, kita raikanlah kedatangan mereka. Caranya sentiasa berikan mereka religious comforting. Berikan harapan-harapan keagamaan. Kita nak tunjukkan agama ni bukan bersifat menghukum surga, neraka, dosa, pahala, tapi kita nak bantu dia. Membantu dengan ilmu, membantu dengan empati, membantu dengan meminjamkan telinga, membantu dengan memberikan motivasi. Bukan kita nak mengecam, kita nak komen balas dia sesuka hati. Sebab punca penyakit mental yang dikenal pasti, dia biasanya kerana hilang pekerjaan, kerana masalah tak ada semua pendapatan, konflik keluarga, masalah hubungan interpersonal. Jadi benda tu dia nak dengar satu orang yang boleh mendengar. Tak jemput ceramah pun mungkin tu saya ingat penceramah pun kena ujian mental juga sebenarnya. Takut pun ramai juga. Sebab itu Befrienders, dia ada kongsikan maklumat hampir 35% daripada puluhan ribu panggilan yang diterima oleh Befrienders adalah panggilan nyatakan keinginan nak bunuh diri. Jadi bayangkan kalau kita sebagai agamawan dapat selamatkan satu orang, besar pahala. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Siapa selamatkan satu orang yang mati, maka seolah dia memelihara manusia seluruhnya. Surah Al-Maidah. Jadi peluang ni jangan kita lepaskan. Terima mereka, pinjamkan telinga sebentar. Tapi jangan mandai-mandai pula. Awak ni kena makan ubat ni. Awak bukan doktor, dengar saja. Akan jadi penyakit lain belakang. Wallahualam. Ustaz Zul, Ustaz Zul setuju tak kalau saya katakan dalam kita menanggapi isu penyakit mental ini, kata kuncinya ialah kita kena bersabar. Sabar maksudnya orang yang diuji, dia kena bersabar. Orang yang bersama dengan orang yang diuji, pendakwa, penceramah, doktor, masyarakat, dia pun kena bersabar juga dalam menghadapi. Ustaz setuju dengan apa yang saya katakan? Ya, sebab sabar ni adalah satu value yang tertinggi untuk semua benda dalam hidup. Jadi sebab tu katalah kita nampak ini satu isu yang kita nak kena settle. Nak tak nak kita mesti menggunakan elemen sabar itu dalam kita. Sebab tu sabar itu pula kalau kita tengok Allah menerangkan dia beberapa layer cara. Allah kata isbiru, lepas tu ada sabiru. Bukan sekadar banner kekuatan dalaman tetapi banner kekuatan secara continuous. Maka semuanya adalah tentang bagaimana value ataupun nilai sabar itu. Dan apatah lagi kita sedang bercakap tentang perkara ini, artinya kita kena menggunakan master plan yang betul-betul tersusun. Kalau kita betul-betul serius, kita kena serius untuk menyusun perancangan. Sebab kita sedang bercakap tentang akibat. Akibat tidak berlaku melainkan kerana adanya sebab. Dan sebab inilah yang patutnya kita dapat hayati dan nilai sebenar-benarnya, dan penyelesaian secara holistik tu paling penting. Kerana kita dapati bahawa sebab contoh saya sangat rasa ngilu nak cerita tentang apabila tahun 1774 dahulu ketika ada satu novel yang bertajuk The Sorrows of the Young Werther. Kisah bagaimana budak 24 tahun, cinta tiga segi, mengambil keputusan, mengambil satu pistol daripada dia punya rival dia, dan kemudian dia menembak kepala dia ketika dia pakai kod warna biru dengan collar ropol. Apa jadi Ustaz lepas itu? Tak tahu, saya tak tengok. Allahu Akbar. Memang jiwa tenang ni memang alhamdulillah Sebab itulah Jakim tu saya memang respect lah, alhamdulillah kan. Okey, apa jadi? Apa jadi? Bukan sekadar dia bunuh diri, tetapi jutaan orang di seluruh dunia membaca cerita dia memakai baju biru yang sama dan menembak kepala sendiri. Maknanya dalam kita nak membuat satu perancangan secara komprehensif, kita mesti serius untuk tengok apakah the do's and the don't dalam masyarakat. Baru ni kita tengok, yang ni saya harap saya tengok cerita Joker.
Joker. Ustaz tak tengok juga, masya-Allah ya. Tengok forum je. Dulu Forum dulu watak superhero-nya adalah Batman, tetapi ditukar dia punya antagonis menjadi superhero. Cuba bayang ketika itu orang percaya bahawa orang jahat itu ialah dulu orang baik yang tersakiti, dan menjadi belief system dia orang dan membentuk masyarakat. Dan kemudian kita kata, kenapa anak muda tersebut baru menonton filem-filem tersebut? Tahun 1774 tidak ada media sosial, tetapi merosakkan. Cuba bayang dalam lambakan ini, sebab tu kena buat perancangan the do's dan the don't dalam asbab supaya kita akan melihat akibatnya adalah sesuatu yang positif. Baik. Terima kasih banyak. Kita akan berhenti rehat sekali lagi dan kita akan membuat rumusan perbincangan kita seketika nanti. Bank Islam sentiasa mengiringi setiap langkah, setiap cabaran, bersama maju ke hadapan untuk mengecap kebahagiaan bersama insan yang tersayang. Mengejar kejayaan demi kesejahteraan semua. Berpandukan prinsip dan berpegang kepada janji. Bank Islam, amanah terjamin, nilai terhasil. Natijahnya, isu kesihatan mental tidak boleh dipandang remeh. Usaha untuk mengesan, mencegah dan bertindak balas ke atas krisis ini perlu digembling secara serius oleh semua pihak, apatah lagi dalam cabaran kehidupan moden. Pada mata zahir nampak menarik, tetapi apabila diselusuri jauh ke lembah kehidupan, nyata tersirat kesan sampingan daripada gaya hidup yang tidak seimbang sehingga membawa kepada tekanan yang mana akhirnya kemurungan dan keresahan akan menoktahkan masalah penyakit mental. Sedangkan pendidikan kesihatan mental dalam masyarakat Malaysia masih rendah, apalagi kalau dipanjangkan tentang stigma masyarakat. Sebab itu, mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Pengisian rohani mengikut agama amat penting dalam membantu pesakit memperkukuhkan jati diri ketika berdepan dengan tekanan, keresahan dan kemurungan. Sebagaimana yang dipesan oleh Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram. Semoga sambutan Hari Kesihatan Mental yang diraikan setiap 10 Oktober dapat meningkatkan kita semua betapa nikmatnya menghargai kesihatan diri. Kesihatan mental adalah meliputi hak asasi manusia. Sedar tak sedar kita hampir 1 jam berbicara mengenai terapi jiwa pada malam ini. Dan kita sudah sampai ke penghujung rancangannya. Mungkin saya nak minta ketiga-tiga ahli panel kita memberi rumusan akhir tentang apa yang kita perkatakan tentang terapi jiwa ini. Mungkin kalau mukadimah tadi saya mulakan dengan Dr. N, penutup kesimpulan ni saya nak mulakan dengan Ustaz Zul dulu, Ustaz. 1 minit lebih saja. Okey, ketika bumi kita masih lagi bergema dengan selawat pada hari ini, Ustaz kan, saya melihat sesuatu yang diberi komentar oleh George Bernard Shaw. Dia menyebut bahawa yang mencetuskan kemodenan adalah seorang lelaki yang namanya Muhammad. Sekiranya kita masyarakat moden ingin mencari ubat untuk penyakit kemodenan, lihat balik apa yang ditinggalkan oleh Muhammad. Hari ini kita memisah asingkan kemodenan dan kita meninggalkan ajaran lelaki tersebut. Menyebabkan akhirnya kita bercerita tentang akibat dan kesakitan. Saya yakin insya-Allah yang dimaksudkan dengan penyelesaian holistik adalah bagaimana nak melihat seluruh aspek-aspek tersebut dan kita susun secara serius oleh pemimpin kita, oleh ulama kita, oleh ibu kita, oleh ayah kita, pensyarah kita, guru kita. Siapa saja memastikan bahawa semuanya bergerak selari insya-Allah. Datuk Bat? Muslimin muslimat sekalian, sebenarnya dalam masyarakat kita ramai yang sedang menghadapi masalah kesihatan mental.
seperti was-was, kebimbangan melampau, kemurungan, tekanan dan bagai-bagai lagi. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita saling bantu. Pertama, kita minta kerajaan mesti tingkatkan program advokasi serta perkasakanlah NGO-NGO dalam aktiviti advokasi dan juga mempromosikan lebih lagi tentang kesihatan mental ini. Di peringkat kita masyarakat, jadilah sukarelawan khususnya dalam talian-talian bantuan yang banyak diwujudkan oleh pelbagai pihak. JAKIM sendiri, tahniah kita ucapkan, ada talian kerohanian MyCare, tahniah kita ucapkan, ada Yayasan Kesihatan Mental, ada The Befrienders, ada daripada MIASA, Persatuan Psikiatri Malaysia, ada DPG, ni bagus, depresi bukan gila. Jadi macam-macam pihak yang nak membantu, kita bantu mereka. Berilah mereka peluang walaupun mereka ada kekurangan. Jangan sikit-sikit nak exit polisi, sikit-sikit nak exit polisi. Kalau ke tengah awam sikit-sikit exit polisi. Kita beri mereka peluang. InsyaAllah walaupun ada kekurangan, mereka ni orang yang sakit, kita sama-sama simpati, empati dan rawat. Wallahualam. Dr. N, mungkin terapi yang terakhir. Terapi terakhir, saya penyakit mental boleh dirawat. Bidang perubatan sangat luas sekarang ni, rawatan terdiri daripada ubat-ubatan dan sebagainya. Dan satu, saya KKM juga saya nak nyatakan bahawa kami sedang juga for the past 2 years kita ada Let's Stop campaign di mana berbicaralah dengan orang yang anda percaya, ya, ask for help, minta bantuan, jangan menghakimi, no judgement untuk mental health, ya, dan tahu di mana untuk mendapatkan bantuan. Selain daripada itu, saya juga nak nyatakan bahawa untuk NGO di luar sana, kami KKM sedang bekerjasama dan kami hendak meningkatkan advokasi, terutama tadi saya baru cakap dengan para agamawan, ustaz-ustaz, sebab itu hala tuju kami dan juga pemimpin komuniti. Jadi di sini juga saya ingin nyatakan bahawa kesihatan mental milik semua. Hentikan stigma terhadap kesihatan mental, pesakit mental dan juga penyakit mental. Jadi itu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia lah, ya. Okey. Terima kasih pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa yang ingin saya perkatakan adalah sebagai Muslim, kita perlu percaya dan yakini bahawa setiap penyakit itu ada penawarnya. Setiap masalah itu ada jalan penyelesaiannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi satu penawar kepada kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahawasanya dengan mengingati Allah itu jiwa kita pasti akan tenang. Persoalannya ialah bagaimanakah cara dan coraknya kita memposisikan diri kita untuk sentiasa mengingati Allah dalam setiap masa dan ketika. Terima kasih kepada barisan panelis forum. Terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia yang menganjurkan forum pada malam ini. Terima kasih kepada Bank Islam, JAKIM dan juga RTM yang berkolaborasi menyiarkan rancangan pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.